Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat tengah hari pelajar-pelajar, guru-guru, ibu bapa dan sesiapa sahaja yang menonton secara live tuition online Perlis Mengaji fasa ke-6. Okey, saya Cikgu Hayati binti Arifin dari SMK Syed Alwi, Kangau Perlis, untuk tajuk berkenalan dan jatuh cinta. Menarik tajuk ni, ya pelajar-pelajar. Okey, seperti biasa, jika berada di dalam kelas, cikgu akan minta pelajar-pelajar cikgu baca Fatihah dahulu dan diikuti dengan doa. Okey, sama-sama kita fahami makna dan doa ini. Moga dipermudahkan segala urusan kita hari ini untuk pelajar-pelajar dan juga kita semua yang menonton siaran ini secara langsung. Okey, ini gambar sekolah menengah kebangsaan Syed Alwi. Okey, pintu masuk dia. Di sini banyak ceritanya, harapan dan kejayaan yang membanggakan. Di sini banyak ceritanya. Banyak cerita tentang pelajar-pelajar yang berada di sini. Ada harapan dan ada kejayaan yang membanggakan bagi pelajar-pelajar yang belajar di sekolah ini. Okey, ini ialah gambar pengetua, peneraju utama SMK Syed Alwi, iaitu Encik Ghazali bin Ahmad, seorang pengetua yang hebat, bekerjasama dan bersemangat. Semangatnya sentiasa memberi semangat kepada guru dan pelajar-pelajar untuk mencapai kejayaan yang diinginkan oleh sekolah dan semua orang. Okay, ada pantun daripada pengetua, iaitu anak muda memukul tabuh, tabuh dipukul di pagi lebaran, bersatu teguh bercerai roboh, harapan di bahu membina kejayaan. Itulah ungkapan pengetua setiap kali ia berucap di hadapan perhimpunan bersama dengan pelajar-pelajar tingkatan 6 dan juga guru-guru. Dan ini ialah gambar PK tingkatan 6, iaitu Puan Nur Haimi binti Husin, juga seorang yang komited, sentiasa memberi suntikan semangat seperti pengetua, juga memberi motivasi kepada pelajar-pelajar untuk menjadi cemerlang dalam STPM, sama ada di peringkat sekolah, di peringkat negeri Perlis dan juga di peringkat kebangsaan. Okey, saya cerita sikit tentang biodata sekolah tentang pencapaian STPM, iaitu di sini saya letakkan cikgu letakkan 2018 dan 2009 sebagai tanda perkenalan kita. Okey, sebelum tu tahun 2016 PNGK ialah 2.78. Kemudian 2017 2.99. Semakin meningkat. Kemudian 2018 3.14.
Pencapaian ini adalah pencapaian yang paling terbaik di negeri Perlis dan juga Perlis pernah mencipta kejayaan STPM terbaik juga di peringkat kebangsaan. Okey, pada tahun 2018 sekolah SMK Salwi 6 pelajar mendapat 4 flat dan seorang mendapat 3.92. 3.92 ni bermakna pelajar tu dia mendapat 4A tapi ada 1A tolak. Tu jadi 3.92. Okey, 2019 masih lagi dalam 3 perpuluhan iaitu tapi 3.10 di mana pencapaian 4 flat iaitu 4.002 orang dan 3.927 orang. Sedih sikitlah. Patutnya harapan pengetua tinggi, kita boleh capai 9 orang boleh 4 flat, tapi rezeki tak berpihak pada tahun 2019 dan usaha akan berganda lagi untuk tahun 2020 supaya dapat mengatasi rekod 2018. Itu serba sedikit. Okay, tadi kita berkenalan dengan sekolah SMK Salwi sebab cikgu daripada sekolah tersebut. Okey, sekarang yang dikatakan kita berkenalan pula dengan pelajar-pelajar cemerlang ekonomi PNJK 4.0. Okey, yang ini ialah Ifatin Izalia binti Mahayudin PNJK 4.0 di mana sedang melanjutkan pelajaran di UKM dalam ijazah sarjana muda ekonomi. Sebenarnya di Salwi ni ramai pelajar-pelajar yang cemerlang, kadang sampai 80 lebih pelajar-pelajar yang dapat 3.0 ke atas. Tapi yang cikgu ambil kat sini ialah dalam ekonomi. Sesuai dengan slot cikgu hari ini ialah berkenalan dan jatuh cinta. Cikgu spesifik ataupun fokus kepada tajuk ekonomi. Okey, yang seterusnya Muhammad Amir Firdaus bin Azizan PNJK 3.92 sekarang melanjutkan pelajaran di Universiti Melaya iaitu mengambil kos pilihan yang diberi oleh universiti iaitu Bahasa Melayu Profesional. Maknanya pelajar-pelajar ekonomi ni dia boleh masuk ke dalam pelbagai jurusan dalam bahasa pun boleh, Bahasa Melayu Profesional. Sebab PNJK tinggi dan ada ekonomi. Okey, jadikan mereka sebagai idola. Okey, pelajar iaitu Nur Nasha Najiha binti Rozain, PNJK dia 4.0, melanjutkan pelajaran di UPSI iaitu mengambil pendidikan ekonomi. Dia semua dapat A. Ramai pelajar-pelajar yang ambil pendidikan dalam bahasa tapi dia lebih suka memilih kepada pendidikan ekonomi. Katanya nak jadi macam cikgu. Okey, pelajar-pelajar yang lain yang cemerlang dalam ekonomi, Nur Ain binti Omar, PNJK 3.84, ekonomi A, masuk UPSI, ambil dalam bidang geografi. Maksudnya orang yang ada pencapaian ekonomi boleh masuk ke dalam pelbagai bidang yang lain, pendidikan geografi. Okey, Siti Mastura binti Mansur, juga ekonomi A, PNJK 3.92, masuk ke USM, mengambil kursus pendidikan dalam sastra, bahasa dan sastra pendidikan. Okey, Nur Iman Syafiqah binti Abdul Razak, yang PNJK dia 3.84, ekonomi A tolak, yang sekarang melanjutkan pelajaran di Universiti Melaya. Okey, pelajar-pelajar yang lain, okey, Muhammad Fakri Aiman bin Fauzus Said, Nurul Husna binti Ghazali, Siti Nur Zarina binti Rozak, Muhammad Aiman Anif bin Samsudin. Ini semua pelajar-pelajar cemerlang lah yang mendapat A. Tinggi result pelajar-pelajar ekonomi di SMK Salwi. Okey, pelajar yang mengharumkan nama sekolah iaitu Nur Afiqah binti Bakarudin, PNJK 4.0, ekonomi dia A. Pernah masuk dalam surat khabar, masa ni pengetua Encik Kaman bin Halib, di mana dalam petikan surat khabar tersebut tak pernah menyesal menduduki STPM dan pelajar ini telah pun menamatkan pengajian dan sekarang bekerja di Langkawi. Okey, seterusnya kita berkenalan pula dengan universiti-universiti pilihan hati pelajar-pelajar. Okey, terdapat pelbagai universiti yang pelajar-pelajar boleh mohon untuk mengikuti kursus-kursus yang ada kaitan dengan bidang ekonomi. Kalau di Perlis kita ada Unimap. Kalau di sebelah utara lagi kita ada UUM, kita ada USM.
Kemudian kita ada UPM, kita ada UKM, kita ada Universiti Melaya dan lain-lain universiti. Semua universiti ni ada menawarkan kursus-kursus yang berkaitan dengan ekonomi. Okey. Minat tingkatan 6. Jika pelajar-pelajar mengambil jurusan ekonomi, banyak peluang sambung belajar serta pekerjaan sesuai dengan anda. Ni cikgu fokus untuk pelajar-pelajar yang akan mendaftar ni untuk masuk ke tingkatan 6 pada 15 Julai ini. Okey, kelayakan ilmu ekonomi dapat melanjutkan pelajaran ke ijazah sarjana muda. Sebab bila dia masuk tingkatan 6, makna 2 tahun dia akan belajar tingkatan 6, seterusnya ia akan mohon peringkat ijazah sarjana muda. Dan pelajar-pelajar yang mengambil jurusan ekonomi, dia akan mengambil pelbagai kursus yang ditawarkan di universiti, iaitu di antaranya ialah hubungan industri yang pertama, yang kedua ada khusus hubungan antarabangsa, psikologi industri dan organisasi, ada pembangunan belia dan komuniti, ada ekonomi perancangan dan pembangunan, ekonomi kewangan, ekonomi sumber manusia, keusahawanan, pengurusan kewangan, pengurusan perhotelan, yang ke-11 pemasaran, yang ke-12 pengurusan pelancongan. Pelajar-pelajar ekonomi pun boleh mohon untuk pengurusan pelancongan kalau dia ambil STPM lah. Yang ke-13 perniagaan antarabangsa, pendidikan dengan ekonomi, guru ekonomi macam Kakak Nasha tadi daripada UPSI, dia mengambil pendidikan ekonomi. Okey, kewangan antarabangsa, 16 perbankan, 17 perbankan antarabangsa, 18 kewangan Islam. Maknanya ada banyak lagi. Ni pun dah banyak. Cikgu senaraikan ada 18 untuk pelajar-pelajar SPM 2019 supaya dapat buat pilihan yang tepat. Kos apa, jurusan apa nak ambil masa tingkatan 6. Sesuai dengan kelayakan lah. Okey, di Malaysia, lulusan ekonomi yang mendaki puncak kepimpinan negara, iaitu Perdana Menteri, Menteri, Ketua Setiausaha Negara, Gubernur Bank Negara, Menteri Besar, Pegawai Tinggi Kerajaan, Ketua Setiausaha, tokoh korporat. Pelajar-pelajar boleh Google, tengok Perdana Menteri kita dia ambil jurusan apa dekat universiti. Boleh tahu jurusan akaun ke, jurusan ekonomi ke. Pelajar-pelajar boleh search, cari Okey, peluang kerjaya. Cikgu bagi pendedahan awal peluang kerjaya jika mengambil jurusan ekonomi. Okey, yang pertama, penasihat ekonomi, penganalisis ekonomi, pegawai kewangan, pegawai perancang ekonomi, pegawai perancang bandar. Yang keenam, broker saham, boleh jadi pegawai pembangunan, pegawai sumber manusia, pengurus kewangan, boleh minta jadi pegawai bank, boleh minta jadi penasihat kewangan. Yang ke-12 boleh jadi pengurus dana. Ini orang ekonomi yang pandai. Yang ke-13 boleh jadi pengurus insurans dan eksekutif, boleh jadi pensyarah, guru ekonomi, boleh jadi pegawai pemasaran, perancangan pemasaran, boleh jadi pegawai perhubungan awam, pengurus perkhidmatan, penyelidikan pemasaran, operator pelancongan dan macam-macam lagi khususnya. Dan juga kerjaya apabila pelajar-pelajar ada jurusan ekonomi di peringkat tingkatan 6, peluang sangat luas. Okey, semasa tingkatan 6 pelajar ekonomi didedahkan. Tadi kita berkenalan pula. Tadi cara umum orang-orang yang boleh memberi suntikan kepada kita. Seterusnya semasa tingkatan 6 pelajar ekonomi didedahkan dengan asas pelajar akan berkenalan dengan tajuk mikroekonomi, makroekonomi, ekonomi Malaysia dan kerja kursus ekonomi. Ni masa tingkatan 6 lah, makna ada 4 kat situ. Okey, pendedahan tentang konsep, prinsip iaitu kuantitatif, penyelesaian masalah dan kemahiran insaniah. Ni dalam bidang-bidang yang akan dipelajari. Dia ada semua benda tu. Okey, kita bergerak satu persatu, iaitu berkenalan dengan ekonomi 944/1 penggal 1. Maknanya akan mula Julai inilah. Pelajar akan masuk 15 Julai dan peperiksaan tahun hadapan iaitu pada bulan Februari. Cikgu tak pasti lagi tarikh dia bila. Okey Okey, bahagian ni mempunyai ekonomi 944/1 mempunyai bahagian A, B dan C. Wajaran dia paling tinggi untuk kertas 1 ni 32%. Masa dia 2 jam.
Okey, tajuk dalam sukatan pelajaran penggal 1. Ada 5 bab. Bab 1, bab 2, bab 3, 4 dan 5. Bab yang paling banyak sekali ialah yang perlu dipelajari pasaran barang dan harga. Okey, yang 3.0 teori pengeluaran dan kos pengeluaran. Bab 4 juga penting, struktur pasaran, penentuan harga dan output. Dan bab 5 pasaran faktur dan agihan. Untunglah kalau pelajar-pelajar SPM yang dia ambil ekonomi asas, dia dah belajar tajuk ni, jadi dia akan terus sambunglah untuk peringkat STPM. Okey, buku rujukan. Sebenarnya buku rujukan ni dia ikut sekolah masing-masing, dia ikut guru masing-masing ikut cadangan guru. Kalau guru mencadangkan buku tersebut, jadi pelajar yang belajar ikut cikgu. Okey, kalau di sekolah cikgu, contoh dia ada pelajar yang menggunakan buku teks STPM mikroekonomi, iaitu pengarang dia Sabari Halim. Okey, buku ilmu bakti, dan ada juga buku keluaran pelangi Dan satu lagi ialah kertas soalan peperiksaan 2013 hingga 2019. Mungkin ada yang terbaru untuk tahun ni, dia akan masuk ulangan 2019 ataupun 2020. Okey, untuk penggal 2, kita berkenalan pula dengan penggal 2. Makroekonomi kertas 2. Tadi kertas 1 jadi yang ni kertas 2. Sama juga macam kertas 1, mempunyai bahagian A, B dan C. Okey, wajaran dia sama macam kertas 1, 32%. Masa 2 jam. Jadi markah yang paling banyak sekali untuk kertas ni, kertas 1 dan kertas 2 iaitu kita tengok dari segi wajaran dia. Tengok jam pun dah tahu dah kat tu 2 jam. 2 jam ni maksudnya untuk pembahagian bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Okey, tajuk dalam sukatan pelajaran penggal 2 ada 5 juga. Tajuk pengenalan, 2.0 perakaunan pendapatan negara, 3.0 keseimbangan pendapatan negara 40 waktu. Banyak bab 3 paling banyak. Bab 4 wang, bank dan dasar kewangan 24 waktu. 5.0 perdagangan dan kewangan antarabangsa 32 waktu. Kalau untuk tajuk yang pelajaran penggal 2 ni, pelajar-pelajar SPM boleh tengok secara online di Facebook, iaitu cikgu pernah mengajar secara online. Cikgu ingat ada dalam 4 tajuk kot. Jadi pelajar-pelajar boleh buka tengoklah kat situ untuk yang SEM 2 lah. Okey, penggal ketiga ekonomi Malaysia kertas 3. Kertas 3 dia ada 2 bahagian saja. Dia bahagian A dan B. A kat sini bukan objektif, esei, dan B dia ialah soalan pengiraan. Tak ada pilihan Soalan pengiraan satu soalan jawab satu saja. Wajaran dia 16%, masa 1 jam. 6 soalan kena jawab 5. Ni kertas 3, lambat lagi. Okey, tajuk dalam pelajaran sukatan pelajaran penggal ketiga ada 6 tajuk-tajuk yang berkait dengan kita, iaitu pengangguran, guna tenaga dan upah. Okey, kalau bab 2 tajuk yang berkaitan dengan inflasi, kos sara hidup. Kalau yang ketiga berkaitan dengan perdagangan antarabangsa dan imbangan pembayaran. Kalau yang keempat, perusahaan kecil dan sederhana. Kalau yang kelima, institusi kewangan. Yang keenam, kemiskinan dan agihan pendapatan. Itu yang penggal ketiga. Jadi jelas maksudnya pelajar-pelajar dah berkenalan dengan ekonomi 1, ekonomi 2, ekonomi 3 dan kerja kursus ekonomi. Dia ada tema. Dia bagi 2 pilihan. Iaitu tema 1. Tema 1 cikgu kumpul kat sini, iaitu set-set soalan yang pernah keluar daripada 2019, mula 2015 hingga 2019. Contoh dia 2019 tahun lepas, hutang kerajaan. Yang kedua berkaitan dengan perdagangan luar Malaysia. Yang ketiga upah di Malaysia. Yang keempat institusi kewangan bukan bank di Malaysia. Yang kelima sumber pemberi kredit di kawasan anda. Okey, yang ni dia bagi data, maksudnya pelajar kena analisis lah. Yang ni bergantung kepada sekolah masing-masing. Sama ada pelajar tu minat untuk tema 1 ataupun tema 2. Nanti guru-guru akan bimbing pelajar-pelajar cara menjawab lah. Kalau tema 1 ni dia lebih kepada analisis lah. Analisis data, naik, turun, bagi sebab, bagi punca, cara mengatasi. Macam tu. Okey, kalau tema 2, tema 2 2019 program IKS, lepas tu kos sara hidup, berkaitan dengan kemiskinan di kawasan setempat. Yang ni
Yang ni pelajar-pelajar untuk tajuk tema 2 ni, pelajar-pelajar boleh keluar cari satu kawasan, buat soal selidik, buat temu duga. Itulah kajiannya. Kalau untuk yang kerja khusus ni, pelajar perlu buat perbentangan. Penilaian akan dinilai berdasarkan kepada hasil kerja dan juga perbentangan. Okey, kita dah selesai dah berkenalan. Banyak kita berkenalan tadi nah. Cikgu dah bagi tadi tentang orang-orang yang berjaya, tentang pelajaran yang perlu dipelajari semester 1, semester 2, 3, kerja khusus. Okey, sekarang cikgu nak tunjuk macam mana kita nak jatuh cinta. Sesuai dengan tajuk cikgu tadi, berkenalan dan jatuh cinta. Jatuh cinta dekat sini ni, jatuh cinta kepada mata pelajaran ekonomi. Pelajar-pelajar jangan salah faham pula. Okey, jatuh cinta, semangat dan kreatif untuk capai impian. Bila kita jatuh cinta ni, kita kena ada semangat dan kita kena kreatif untuk nak tackle seseorang. Kalau kat sini tackle ekonomi lah. Okey, untuk kemahiran bahagian A. Bahagian A ni pelajar-pelajar kena menjawab 20 soalan objektif. Tu kena ingat nah. Untuk kertas 1, kertas 2, 20 soalan. Okey, petua cikgu. Kalau nak berjaya nah, bahagian A ni nak bagi betul semualah, dapat 18 ke. Paling baik ni dia kena dapat 18 ke atas. A lah, 15 ke atas pun boleh lah. Tapi dia kena cover bahagian B dan C. Okey, untuk yang pertama, pelajar-pelajar perlu pengukuhan mengikut bab. Macam mana pengukuhan mengikut bab ni? Pelajar-pelajar kena ada koleksi soalan buku teks. Buku teks ni yang disuruh oleh guru-guru. Maksudnya guru-guru yang arahkan pelajar beli buku teks ni. Maksudnya bila habis satu bab, dalam satu bab tu biasanya di belakang tu dia ada soalan objektif. Jadi jawab soalan objektif tu 20 soalan. Jadi kalau dalam ekor 1 ni dia ada 5 bab, maknanya 5 lah. Jadi kalau bab 1 20 sampai bab 5, maknanya 5 bab, jadi 5 kali 20 100 soalan pelajar-pelajar jawab. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dia kena ada koleksi soalan STPM. Koleksi soalan STPM yang cikgu tunjuk tadi tu, iaitu pelajar-pelajar perlu membeli buku soalan sebenar 2013 sampai mungkin yang terkini 2020. Yang dah ada dah. Okey, yang dalam ni pelajar-pelajar perlu membuat soalan. Okey, minta maaf nah. Koleksi soalan STPM ni bukan yang tu, hak tu yang kedua. Koleksi soalan STPM ni iaitu di mana guru sendiri ataupun pelajar-pelajar buat dalam kumpulan mengikut tajuk. Kalau bab 1 20 soalan. Jadi dia akan kalilah dengan 5 bab jadi 100. Maksud cikgu dalam bab 1 tu soalan STPM dia ada 2013. Yang bab 1 saja nah, dia ada 2013, 14, 15, 16. Dia ada satu set. Bila ada satu set tu dia mesti ada 20 ataupun lebih. Kalau sekolah cikgu ada buat dah yang ni. Maksudnya koleksi soalan STPM mengikut bab, bergerak mengikut bab. Bab 1 20 soalan ataupun lebih, bab 2, bab 3. Jadi cikgu tulis kat sini minima dia 100. Okey, itu koleksi soalan STPM. Tadi buku teks ada 2 dah kita dapat. Okey, yang kedua pengukuhan mengikut tahun. Pengukuhan mengikut tahun ni lah soalan STPM yang pelajar perlu beli buku STPM 2013 yang ikut format barulah. Buku yang sebelum-sebelum ni pun ada juga. Jadi sebaiknya kita ambil yang 2013 dengan ulangan STPM 2020. Dalam tu dia ada 20 soalan. Memang ada siap dah. 2013 20 soalan. Jadi cikgu dah kira 2013 sampai ulangan 2020 dia ada 16 set. Jadi kalau 16 set ada 320 soalan. Ini untuk objektif. Jadi perlu ulang buat sampai 3 kali. Mula-mula buat tengok buku. Yang kedua buat katakanlah kita bincang dengan kawan. Sebab pasal apa dapat jawapan macam ni. Yang ketiga kita buat. Baru kita dapat betul semua. Sebab soalan ni biasanya dia berulang-ulang dalam STPM. Cuma dia berubah dari segi angka macam tu. Okey, yang ketiga pengukuhan soalan percubaan negeri. 20 soalan juga kali dengan 5 negeri. Biasanya ini kita dah habis dah soalan periksa peringkat sekolah, percubaan dan kita ada percubaan negeri-negeri lain, ada pertukaran soalan dengan negeri lain. Katalah kita ambil 5 negeri. Jadi kita jawab dapatlah 100 kat situ. Okey, rumusan dia jumlah dia 1260 soalan. Memang garantilah pelajar-pelajar boleh dapat markah paling tinggi untuk bahagian A. Inilah petua yang cikgu bagi. Okey, itu bahagian A. Sekarang jatuh cinta pula, semangat dan kreatif untuk capai impian kemahiran bahagian B dan C.
bahagian esei ni. Cikgu ada banyak cara macam mana pelajar nak jatuh cinta. Cikgu ada 10 cara. Okey, cara yang pertama, kaedah MCYT. Mari mengingat cara Cikgu Yati. Ni. Cikgu ada koleksi bersama dengan pelajar-pelajar, buat satu buku nota kecil, pelbagai kaedah ada dalam tu, cara nak ingat. Ikut bab lah. Kalau kita jumpa, kita catat, kita kumpul, kita binding. Ataupun kalau kita tak mau, kita beli je buku nota-nota kecil. Dekat kedai ada banyak. Buku yang 555 pun boleh, ataupun buku kecil yang warna-warni macam-macam. Bergantung kepada semangat cinta kamu tu macam mana. Nak buat nota. Okey, contoh dia yang ada dalam NCYT ni. Sebab dulu cikgu pernah bagi pendedahan dalam ekonomi 2 Yang ni untuk yang ekonomi 1. Contoh dia faktor-faktor pengeluaran dan ganjarannya. Jadi cara nak ingat apa dia? Ingat TBMU. TBMU. Dapat apa? Suku. Macam mana? T tu ialah tanah, B tu ialah buruh, M tu ialah modal, U tu usahawan. TBMU. Kalau dapat pula ganjaran dia, tanah dapat apa? Sewa. Buruh dapat apa? Upah. Modal dapat apa? Kadar faedah ataupun kadar bunga. Usahawan dapat apa? Untung. Jadi cara nak ingat dia, TBMU dapat suku. Tu contoh dalam NCYT. Sebenarnya dia ada banyak untuk yang ekor 1 ni. Okey, yang kedua, nak jatuh cinta. Kalau dalam ekonomi tentang rumus, ada pengiraan. Ada pengiraan. Mesti ada pengiraan. Dalam ekonomi ada pengiraan. Tapi taklah pengiraan macam dalam matematik tu. Sebab ini cara yang ekonomi. Okey, yang ni kalau dalam rumus pengiraan ada koleksi remix. Ni cikgu dengan pelajar-pelajar di SMK Selwi yang pernah buat buku-buku rumus saja, koleksi. Maknanya dia pegang rumus tu dia akan ingat. Setiap kali nak buat latihan dia akan ingat rumus kalau dia selalu buat latihan. Remix. Remix ni cikgu nama dia rumus mikroekonomi. Tu remix. Contoh dia dalam remix ni, contoh dia seperti keanjalan permintaan harga. Cikgu ambil ringkas terus. ED. ED tu ialah keanjalan permintaan harga. Formula dia ialah Q1 tolak Q0 bahagi Q0 kali dengan P0 per P1 tolak P0. Cara nak ingat macam mana? Cikgu buat lagu dekat pelajar-pelajar. Okey, kamu ingat ED ni Kikoko kali dengan Po Pipo. Tu cara ingat dia. Kikoko, Kikoko kali Po Pipo. Tu kalau keanjalan permintaan harga. Tu cara kita nak ingat lah. Okey, kalau keanjalan pendapatan pula, formula dia EY. Q1 tolak Q0 bahagi dengan Q0 kali dengan Y0 per Y1 tolak Y0. Macam mana nak ingat? Okey, boleh ingat. Kikoko, yo, yi, yo. Tu cara nak ingat. Boleh beza Kikoko, po, pipo. Kalau keanjalan pendapatan, Kikoko, yo, yi, yo. Itulah cara mudah. Cikgu bagi sikit untuk cara nak ingat formula tu. Ada lagu. Okey, yang lain yang pernah dilakukan sepanjang cikgu menjadi cikgu untuk pelajar-pelajar bagi mudah dapat A, ramai dapat A ekonomi. Ini kalau yang ekonomi asas kalau pelajar-pelajar yang ambil ekonomi asas semasa SPM boleh buat kad. Kita panggil kad kat situ, kad RE. RE tu maksud dia rumus ekonomi. Rumus ekonomi asas. Tu RE. Kalau peringkat SPM yang dulu ni kenangan yang cikgu masih simpan yang pelajar buat Pelajar buat 2, satu untuk cikgu dan untuk dia. Okey, remix yang tadi rumus mikroekonomi. Kemudian kalau untuk yang ekor 2 pula dia ada remarks. Remark. Re itu rumus makroekonomi. Ni pelajar-pelajar boleh buat lah. Ni lah cara kita nak jatuh cinta ni. Kalau kita minat pada mata pelajaran ekonomi, kita cuba buat nak bagi dapat A ekonomi. Okey. Cara yang ketiga kita jatuh cinta untuk ekonomi. Demix. Demix ni maksudnya definisi mikroekonomi. Sebab dalam kertas mikroekonomi ni ada soalan yang bertanyakan tentang maksud sama ada di bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Demix. Demix tu contoh dia dalam demix ni ada satu koleksi apa maksud barang pengenap, iaitu barang yang diminta secara bersama dengan barang lain. Contoh Milo dengan susu. Dalam demix tu ada barang pengganti. Apa dia barang pengganti? Barang yang dapat menggantikan fungsi barang lain. Contoh dia Milo dengan Wiko. Maksudnya kalau tak ada Milo boleh cari Wiko.
Kalau pengenap tadi dia Milo, kita nak bancuh Milo tu dengan apa? Gula. Pengenap dia kena ada gula baru sedap. Ataupun Milo dengan susu. Tu pengenap. Ganti boleh digantikan yang seakan sama. Macam maksud kelok kemungkinan pengeluaran kalau dalam bab 1. Merupakan kelok yang menunjukkan had maksimum. Ingat perkataan had maksimum. Lepas tu 2 barang yang dapat dikeluarkan dengan menggunakan sejumlah faktor tertentu pada tingkat teknologi tertentu. Itu cara ingat. Okey, yang keempat. Nak jatuh cinta nah. Nak jatuh cinta dia kena jadi guru muda ekonomi. Guru muda ekonomi ni di peringkat sekolah. Dia pembimbing kepada rakan yang lemah. Bila cikgu dalam kelas buat peperiksaan, dia dapat markah yang tinggi, jadi guru akan lantik dia jadi guru muda ekonomi. Jadi bila guru muda ekonomi dilantik ni, kalau di sekolah SMK Salwi, kita akan iktiraf dia, kita bagi CJ guru muda. Berguna nah pelajar-pelajar CJ guru muda ni, maksudnya kalau pelajar-pelajar nak minta ataupun mohon untuk kursus pendidikan, bagi CJ guru muda lah. Pengalaman tu penting sebab dia pernah menjadi pembimbing kepada rakan-rakan dia. Waktu mana? Waktu kadang-kadang cikgu pergi kursus. Bila cikgu pergi kursus, cikgu cuti bersalin. Jadi guru muda ni lah yang akan membimbing kawan-kawan dia. Pernah satu ketika nah cikgu bersalin, tak ada pengganti untuk guru ekonomi di sekolah. Jadi guru muda tu lah datang ke rumah dan dia ambil bahan daripada cikgu dan dia ajak kawan-kawan dia. Alhamdulillah boleh dapat result yang cemerlang. Tu guru muda sebab dia memahami kawan dia. Mengajar kawan lebih faham lagi, dia tuntut ilmu daripada hak yang guru. Guru ni sebagai pembimbing, facilitator. Okey, yang kelima, nomi. Nomi nah, jatuh cinta ni kena ada nomi. Nomi ni apa dia? Kena buat nota ringkas mikroekonomi. Nota ringkas ni, petua cikgu ni, nota ringkas ni daripada buku yang tebal. Cuba kita tengok buku Sabari Ali tadi katalah, ketebalan dia berapa, buku ilmu bakti tadi berapa, buku pelangi tadi berapa, tebal mana. Jadi kalau nak skor ekonomi ni, kita nak pegang buku yang tebal tu boleh, tapi itu ikut kesesuaian pelajar. Kadang-kadang dia suka pegang buku yang tebal, kadang-kadang pelajar tu dia tak nak, dia nak yang ringkas. Dia buatlah nota ringkas. Jadi nota ringkas tu dia panggil normi. Normi ni maksudnya nota, NO tu nota, R tu ringkas, mi tu mikro. Jadi nota ringkas ni daripada buku yang tebal kepada nota 5 lay, nota 5 lay saja kata A4 tu. Kertas warna, boleh buat dalam bentuk peta minda, buat nota lipat. Ni contohlah yang pelajar cikgu yang ambil nota ringkas ni daripada kaedah MCYT. Boleh juga dia ambil kaedah MCYT, dia buat dalam 3 keping saja dalam kertas A4. Contohlah yang ni Aisyah yang buat. Okey, cara yang lain untuk jatuh cinta sekarang ni ada banyak kemudahan, ada Kahoot. Belajar ekonomi ada Kahoot, ada set soalan di Kahoot, kemudian ada Google Form. Kemudian ada juga cara lagu nah. Okey, kita dengar cara lagu. Yang ke-8 contoh nah. Okay, lagu ni boleh pelajar-pelajar dia buat lagu, suatu maksud tu dia buat dalam bentuk lagu. Kadang-kadang dia bosan kan belajar macam tu, jadi buat dalam bentuk lagu. Ada banyak lagu nah. Contoh macam lagu yang ni. Ini cikgu ambil daripada pelajar cikgu, dia seorang penyanyi kat sekolah.
Okey, itu lagu nah, bentuk lagu yang mana pelajar-pelajar boleh sesuaikan. Kalau kita jatuh cinta ni, kita boleh persembahkan dalam pelbagai cara lah, bentuk lagu, bentuk syair, bentuk sajak. Nah, jadi kita boleh bergerak ikut kesesuaian, ikut keserasian diri kita lah kalau kita minat bagi suatu mata pelajaran tu. Tu cara yang ke-8 lah, jatuh cinta kita persembahkan dalam bentuk lagu. Okey, kita boleh persembahkan juga dalam bentuk pokok. Cikgu ni pelik-pelik sikit. Tak belajar dalam kelas, tapi belajar kat pokok. Bosan di kelas, kita belajar dekat pokok. Untuk lukis kelok, untuk lukis pelbagai keluk. Keluk boleh, kelok boleh. Cikgu suka sebut kelok, orang sebut keluk. Mana-manalah. Ni pokok. Yang cikgu pernah buat aktiviti dengan pelajar-pelajar lah. Maknanya kalau di rumah ataupun di mana-mana pelajar-pelajar tingkatan 6 yang ambil ekonomi ni, kita cuba sesuaikan dengan keadaan sekitaran yang ada dekat kita. Guna pokok, cikgu gantung pokok-pokok tu adalah mesej-mesej tertentu. Kemudian pelajar dia ambil ranting, arahan cikgu petik ranting, kemudian buat kelok. Ni kelok, alihan kelok lah. Alihan kelok ADAS boleh, alihan kelok permintaan, kelok penawaran, ikut. Tapi yang ni aktiviti ni dia mesti bersama dengan guru. Daripada situ rumusan dia lukis kelok, lepas tu buat nota pelekat-pelekat. Ni pelbagai cara lah yang menarik. Yang ni lah kita kata kita nak bagi kita jatuh cinta ni. Jatuh cinta bukan takat dalam kelas, tapi juga jatuh cinta benda-benda yang ada di sekitar kita yang kita boleh guna untuk kita majukan diri kita. Okey, yang ke-10. Yang ke-10 permaidani kelok. Permaidani kelok ni macam mana? Yang mana pelajar dia buat pelbagai jenis kelok. Sebab kalau siapa yang ambil ekonomi asas tu, kelok-kelok permintaan. Dia ada kelok anjal, tak anjal, anjal sempurna, anjal sama dengan satu. Semua-semua kelok tu dia buat satu kelok. Dia buat hiasan, cikgu panggil pemadani kelok lah. Yang ni ada buat cara pemadani kelok, cara yang kedua, nota pelekat-pelekat. Ni semua yang pelajar-pelajar cikgu ni. Cikgu snap ambil gambar, cikgu simpan. Cantik dia orang buat. Ni minat lah, minat terhadap ekonomi. Memang pelajar ni pelajar yang dapat A lah. Nah tu kita kata kalau kita jatuh cinta ni, kita akan buat sesuatu yang menarik untuk hidup kita. Jadi kita akan capai lah impian kita. Ni antara pelajar ni. Sekarang ni dia kerja dekat Bank Rakyat lah, cikgu ingat yang di Arau. Dia buat nota, cikgu ambil dia punya pemadani kelok ni. Yang ni tajuk dalam ekor 2 ni, kecil dah tak nampak, cikgu frame dengan dia. Nah tu contoh pemadani kelok lah, maksud dia buat satu koleksi. Inilah antara kalau yang berkaitan dengan kelok, pengiraan cikgu dah bagi, cara nak dengar fakta pun cikgu dah bagi. Okey, yang seterusnya kita terus bergerak kepada soalan. Jadi kalau pelajar-pelajar dah berkenalan, dah jatuh cinta, 10 cara cikgu bagi. 10 cara ni kadang-kadang dia tak sama dengan orang aliran sains, dengan orang aliran sastra. Aliran sains kadang-kadang dia nak guna buku study, dia tak mau guna nota-nota kecil macam ni. Tapi setengah orang dia suka buat nota-nota kecil, nota-nota kreatif. Sebab cikgu biasa tengok kadang-kadang di buku nota pelajar ni, cantik, dia bubuh tulisan yang warna-warni, pen merah, pen hijau, ada pen purple, macam tu. Itu cara dia jatuh cinta terhadap suatu mata pelajaran. Okey, kita terusnya kita tengok pada bentuk soalan kalau dalam ekonomi 1. Okey, soalan STPM 2013 bahagian A, soalan 1, masalah asas ekonomi berpunca daripada A, pengeluaran ekonomi yang tidak cekap, B, kehendak masyarakat yang tidak terhad, C, penggunaan sumber alam yang tidak optimum, D, pengagihan pendapatan yang tidak adil dalam ekonomi. Jadi jawapan dia yang mana? Yang ni dia ada contoh lah, ini contoh kalau soalan objektif lah. Ni cikgu ambil dalam bab 1. Kehendak masyarakat yang tidak terhad. Tapi yang ni kita kena belajar dulu baru kita jawab soalan. Tapi yang ni cikgu bagi contoh bentuk soalan objektif. Soalan objektif ni ada bentuk soalan. Kalau dulu cikgu bagi tahu dalam ekor 2 tu dia ada lebih kurang 7 atau 8 pengiraan, soalan konsep, soalan rajah. Tapi kalau kita buat dalam latihan yang berulang-ulang 2013 sampai STPM 2020, insya-Allah pelajar boleh dapat A, garanti. Ekonomi untuk bahagian A tu boleh dapat 18 ke atas, insya-Allah. Tu cikgu jamin. Okey, soalan esei STPM 2017 bahagian B, soalan 21. Dengan memberi contoh, terangkan perkaitan konsep kekurangan, pilihan dan kos lepas. Perkaitan dia. Maksudnya yang ni pelajar-pelajar yang ambil SPM dia belajar dah kekurangan, pilihan, kos lepas. Okey, kepada pengguna, kepada pengeluar, dia nak contoh. Jadi macam mana skema dia? Markah dia 5, 10. Jadi kalau 5 tu maksudnya kena bagi 5 isi lah dalam huraian.
Okey, skema dia kalau pengguna menghadapi masalah kekurangan pendapatan, maka perlu buat pilihan ke atas barang atau perkhidmatan. Jadi kalau dia buat pilihan, ingatlah kalau pengguna kekurangan pendapatan, pilihan barang dan perkhidmatan. Lepas tu matlamat dia maksimum kepuasan. Jadi 3 kena ingat, kekurangan pendapatan, barang dan perkhidmatan, maksimum kepuasan. Jadi dia kena pilih. Bila dia pilih, yang satu lagi dia tak pilih, kita panggil dia barang kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan. Okey, cikgu bagi contoh kat sini sebab soalan tadi dia nak contoh. Contoh dia Azalia. Azalia ada duit 100, baju dengan kasut. Jadi dia kena pilih satu. Nak baju ke nak kasut? Yang mana bagi kepuasan kat dia? Okey, dia nak baju. Sebab baju tu cantik, dia boleh bergaya. Kan? Jadi dia pilih baju. Jadi kos lepas dia ialah barang kedua terbaik dia ialah kasut. Okey, pengeluar pula. Kalau pengeluar kita tengok kekurangan apa. Kalau individu tadi pengguna kita kata kurangan pendapatan. Kalau yang ni sumber ekonomi. Jadi dia kena buat pilihan. Pilihan dia kena ada perkataan keluaran. Ingatlah kalau pengeluar ni keluaran. Keluaran dia matlamat dia maksimum untung minimum kos. Maksimum untung minimum kos. Jadi kalau untuk pengeluar ni dia kena ada perkataan syarikat. Kalau tadi individu, syarikat ni dia kena buat pilihan. Pilihan ni dia kena pilih satu keluaran. Jadi keluaran hak dia tak pilih tu ialah output kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan. Jadi kita bagi contoh syarikat Syai. Syai tu dia nak keluar cermin dengan tayar. Jadi Syai ni, syarikat Syai ni dia pilih cermin. Sebab apa dia pilih cermin? Sebab memaksimum keuntungan minimum kos. Jadi dia kos lepas dia ialah tayar lah. Dia tak pilih lah untuk keluarkan tayar. Okey. Kata-kata iaitu kita bertuah kerana mempunyai peluang walaupun ia datang sekali. Berfikirlah dan carilah cita-cita untuk dicapai. Sama ada besar atau kecil, maka lakukan yang termampu. Tetapi penuh kesungguhan melaih hari ini. Biarpun kejayaan datang perlahan dan tidak seberapa, tapi lebih baik daripada tiada kemajuan langsung. Kadang-kadang kita belajar ni biasalah, kadang-kadang kita fail, kita dapat markah rendah, tapi semua tu adalah pengalaman kepada kita. Pengalaman tu sebenarnya dia membantu kita, bukan sekarang. Walaupun kita dapat F ekonomi kan, contohlah. Student cikgu ada nah, dia pernah beritahu cikgu dia dapat F, kemudian dia pergi ke universiti, dia pula mengajar kawan-kawan yang ambil sains sosial, yang tak belajar ekonomi peringkat sekolah tapi kat sana dia ambil sains sosial. Adalah yang kursus-kursus yang ada ekonomi, dia pula jadi guru. Tu cikgu kata maksudnya ilmu tu tetap penting dan tetap berguna walaupun bukan sekarang tapi pada masa akan datang. Jadi usaha tu yang penting. Jadi semua tu apa yang cikgu beri tadi tu ialah berkenalan, kemudian kita jatuh cinta. Jatuh cinta ni maksud usaha tu perlu ada. Usaha tu lebih baik daripada tiada kemajuan langsung. Okey, tanamlah benih yang baik supaya kamu dapat memetik hasil yang baik. Maksudnya pelajar-pelajar ni dia kena set dah, dia kena ada matlamat dah, nak jadi apa, nak ambil kos apa, lepas tu keluar nanti nak kerja yang macam mana. Ilmu ni tetap berguna. Okey, terima kasih kepada JAIPS, Jabatan Agama Islam Perlis, Majlis Agama Islam Adat Istiadat Melayu Perlis, Kerajaan Negeri, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, okey, CEO untuk yang program tuition online iaitu Ustaz Omar bin Ahmad, Cikgu Nur Hayati Jabri dan kru-kru juruteknik yang setia, yang tabah sepanjang online ni berlangsung daripada fasa 1 sampailah hingga fasa yang ke-6 ini, dan juga para pelajar yang setia, para penonton yang setia. Okey, moga program tuition ini memberi banyak manfaat, kebaikan, kenangan manis. Kenangan manis lah, kenangan manis pada cikgu dan juga pelajar-pelajar. Sebelum ni tak ada pun online perlis online perlis mengaji, mana ada. Masa Covid ni lah baru ada.
Moga cikgu ulang balik, moga banyak memberi manfaat, memberi kebaikan, kenangan manis, boleh bersama dengan cikgu untuk mengikuti online perlis mengaji untuk subjek ekonomi dan semua yang cikgu berikan kepada pelajar-pelajar dan siapa yang menonton rancangan ini agar ianya memberi inspirasi. Inspirasi kepada pelajar-pelajar dan siapa sahaja yang menonton rancangan ini. Okey, sebelum kita tutup, terlebih dahulu macam biasa bila habis suatu ilmu kita akan baca iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Okay, itu sahaja. Segala yang baik itu adalah daripada Allah dan segala kelemahan itu daripada diri saya, dari diri cikgu sendiri. Cikgu mohon maaf di atas segala kelemahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.